Bertemu kembali dalam aktiviti seterusnya. Kita akan terus kepada aktiviti yang ketiga. Jadi daripada menu project, kita akan klik start new project dan kita namakan project name activity 3. Jadi kita klik OK dan kita akan berada pada paparan untuk kita membangunkan apps seterusnya. Baik, untuk aktiviti yang ketiga ini saya akan cuba berkongsi dengan anda bagaimana kita boleh membuat satu apps untuk kemudahan kepada pelajar-pelajar yang berkeperluan khas, contohnya untuk memudahkan mereka untuk melukis. Jadi langkah yang pertama untuk kita membolehkan kawalan kepada antarmuka bagi pelajar-pelajar melukis pada smartphone masing-masing, iaitu kita perlukan kawalan, kita katakan canvas, iaitu pada drawing dan animation. Okey, pada palette drawing and animation kita akan ambil fungsi kawalan canvas. Okey, kita ambil drag and drop, dan di sini kita cuba buat sedikit pengubahsuaian pada canvas ini. Kalau kita lihat canvas pada skrin ini terlampau kecil, maka kita boleh cuba mengubahsuaian pada properties di sini dan pastikan cursor kita memilih pada object canvas. Dan di sini kita lihat ini ada height. Okey, sini ada width, dia lebar dia. Cuba kita letakkan kelebarannya kalau kita inginkan dia supaya memenuhi ruangan skrin tersebut, maka kita boleh pilih fill parent. Okey, dan klik OK. Jadi kita lihat di sini canvas tersebut telah memenuhi ruangan skrin yang pertama, kelebaran skrin yang pertama. Dan untuk ketinggiannya juga kita boleh ubah sesuai di sini. Okey, contohnya kalau kita ingin memenuhkan ruangan ketinggian skrin smartphone ini, kita boleh pilih fill parent juga dan kita tekan OK. Okey, jadi dia memenuhi skrin smartphone yang sedia ada. Ataupun kita ingin letakkan dalam bentuk persen pun boleh. Di sini contohnya saya ingin letakkan 80%. Okey, maka dia hanya sekadar memenuhi pada 80%. Ataupun secara pixel pun boleh. Okay, contohnya kalau 20%, okey, tekan OK, maka sekadar 20 pixel, contohnya 50 pixel, dia akan memenuhi kelebaran 50 pixel. Tapi saya akan kekalkan kepada 80%, dan pixel ni kita boleh hilangkan dan pilih 80% ni supaya canvas kita ini dapat memberikan ruangan yang sesuai untuk lakaran dilakukan pada antarmuka skrin. Baik, jadi untuk seterusnya kita hanya perlu meletakkan beberapa kawalan pada pengaturcaraan, iaitu pada blok programming, iaitu kawalan logicalnya. Baik, jadi untuk kita memberikan kawalan melakar pada skrin antarmuka ini, kita pergi pada blok. Okey, blok. Okey, sekarang kita berada pada logical pengaturcaraan dan kita pilih canvas. Okey, pastikan kita berada pada object canvas ini. Daripada object canvas ini kita lihat ada beberapa logical yang boleh digunakan untuk kita menggelintar fungsi canvas ini. Jadi di sini saya ingin memilih when canvas logical
one canvas drag. Okay, dan kita boleh mengambil apa saja lakaran pada antara muka, sama ada dalam bentuk X atau Z. Jadi untuk sedikit dari penerangan yang boleh saya jelaskan di sini, setiap antara muka pada sesuatu antara muka ini sebenarnya dalam bentuk X dan Z, iaitu saya kongsi sedikit berkaitan dengan, baik, contohnya pada paparan ini kita lihat setiap antara muka itu ada paparan X. Okey, ini paparan X dan ini paparan X dan paparan Y. Jadi kalau pada skrin itu kita dapati kita boleh meletakkan ini Y dan ini X, X. Okey, itu gambaran antarmuka, kedudukan posisi kita katakan pixel pada skrin. Setiap daripada bintik-bintik warna ini sebenarnya dikawal oleh posisi X dan Y. Baik. Jadi untuk seterusnya kita akan memastikan pada canvas ini kita akan berikan kawalan objek, kawalan objek. Jadi kita letakkan juga pada canvas. Kita klik lagi sekali lagi pada canvas. Dan di sini saya ingin memilih kawalan canvas ini supaya ianya boleh melakukan lakaran pada canvas tersebut. Okey, jadi di sini saya pilih call canvas 1 draw line. Okey, di sini saya klik dan saya letakkan di posisi cantuman ini dan lepas. Okey, maka kita telah mengambil beberapa objek kawalan logical, iaitu when canvas 1 drag, sama ada start X, Y, previous X, current, drag and do call canvas draw line. Maknanya daripada logical ini, canvas tersebut akan mengambil setiap dot pixel warna daripada X dan Y dan akan memberikan kawalan kepada canvas tersebut untuk melakar line-line yang dilakar pada antara muka skrin. Baik, jadi kita memerlukan beberapa logical di sini, iaitu draw line, di mana iaitu draw line kita akan ambilkan pada, kalau kita klik di sini kita ada get previous X. Jadi kita akan letakkan setiap daripada line yang dilakar pada X akan diambil. Jadi kita klik, kita letakkan di sini. Okey. Dan begitu juga pada Y, setiap line yang dilakar pada posisi ataupun horizontal Y, vertical Y, maka dia akan diambil lakaran tersebut. Okey, kita letakkan pada posisi Y, get previous Y. Dan juga supaya ia memastikan setiap line daripada awal hingga akhir dicakupi dalam canvas tersebut, maka kita akan ambil current. Jadi kita akan ambil get current X, kita letakkan pada posisi draw line X, dan kita ambil current get Y dan kita letakkan pada posisi Y. Okey.
Okey, jadi itu langkah yang kita pastikan. Kita pastikan sekarang when logically bila canvas itu kita ambil sebarang line yang dilakar pada posisi X dan Y screen, maka canvas itu akan call canvas draw line, line itu dia akan kekalkan pada posisi X, sama ada daripada awal hingga ujungnya. Jadi kita memerlukan beberapa logical lagi, iaitu apa yang kita kendaki di sini. Kita menghendaki supaya line yang kita lakar pada skrin itu dilakar seperti mana antara muka pada aplikasi, contohnya lakaran seperti Paint. Jadi di sini kita ada lagi logical yang boleh kita gunakan, iaitu saya akan gunakan logical canvas. Okey, ni kita ambil set canvas pen color, iaitu setiap lakaran pada antara muka akan dikekalkan dan anda boleh melakar secara bebas pada antara muka tersebut. Jadi kita akan ambil set canvas pen color tu. Di sini kita akan letakkan pada sambungan di sini, Kalau kita lihat di sini ada warning ni, maknanya logical ni masih belum lengkap lagi. Jadi apa yang diperlukan oleh logical di sini, set canvas 1 pen color tu, kita perlukan beberapa logical yang akhir ni, iaitu pen color kepada contohnya saya ingin ambil pada logical color, iaitu lakaran ini adalah objek warna, jadi kita pilih color. Di sini saya akan ambil objek color, di sini saya sambungkan pada penghujungnya. Maknanya logical ini telah nampaknya hampir lengkap, dan saya logical di sini. Apa yang kita boleh ambilkan rumusan apabila canvas ditekan pada posisi X dan Y, maka draw line, iaitu line itu akan diambil dan dikekalkan pada canvas itu dalam bentuk pen color merah, pen color merah. Ini seri logicalnya. Jadi apakah hasil yang kita akan dapati di sini? Kita akan pergi pada designer dan kita akan cuba run, atau kita cuba compile logical ini. Kita bersedia dengan smartphone masing-masing. Pada connect, saya akan reset dulu sebarang sambungan dan kita pergi AI companion. Di sini saya akan hidupkan companion ini dan masukkan kod kita ialah KOROWJ dan klik connect with code. Jadi kita lihat apakah fungsi aplikasi ini, iaitu adakah fungsi lakaran ini dapat diterjemahkan pada skrin. Sekarang kita ada satu skrin. Jadi cuba kita letakkan jari kita pada skrin, lihat, maka kita dapat menghasilkan seperti touch screen, dan kita boleh melakar apa saja. Contoh di sini 1, 2, 3, 4. Bermakna ini adalah salah satunya aplikasi untuk kita memudahkan pengguna untuk melakarkan sebarang objek
pada skrin antarmuka. Okey, A, B, C. Okey, jadi ini adalah salah satu fungsi apps untuk membantu kita menghasilkan modul pembelajaran, contohnya bagi inilah lukisan dan sebagainya lah. Okey, jadi ini adalah aplikasi yang boleh dikembangkan, dan saya memberikan idea ini kepada anda untuk terus menghasilkan aplikasi yang berasaskan Android. Okey, dan kita akan terus kepada aktiviti yang lebih menarik. Maka untuk aktiviti ini anda akan diberikan satu gambaran bahawa Android ini dapat menghasilkan pelbagai bentuk aplikasi untuk kita membantu pelajar-pelajar kita. Baik, kita akan teruskan pada aktiviti yang seterusnya. Baik, untuk aktiviti yang terakhir atau aktiviti yang keempat ini, saya akan berkongsi dengan anda berkaitan dengan aplikasi yang akan saya bangunkan di sini dan berkongsi dengan anda, iaitu salah satunya aplikasi untuk kita membina modul pembelajaran ya. Dan contohnya daripada aplikasi ini saya akan tunjukkan kepada anda apakah hasilnya nanti, iaitu saya akan masukkan BJGCDL Okey, dalam apps ini saya akan membina satu modul pembelajaran, dan fungsi modul pembelajaran itu ada seperti begini. Contohnya di antara muka hadapan, dan bila kita klik start course maka akan keluar unit pada kursus ini. Contohnya jika saya klik pada unit 1, maka dia akan pergi kepada modul 1. Okey, ini adalah konten untuk modul 1. Dan contoh jika saya pergi kembali kepada unit 2, maka dia akan membuka bagi modul yang kedua. Okey, modul yang kedua dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi satu modul pembelajaran yang hampir lengkap, dan saya akan berkongsi dengan anda bagaimana kita dapat menghasilkan aplikasi seperti ini ya. Jadi untuk aktiviti yang terakhir ini, kita akan menghasilkan projek yang terakhir. Okey, saya akan pergi kepada aplikasi. Saya akan masuk pada akaun saya yang sebenarnya. Okey, di sini saya akan mulakan aktiviti yang keempat. Jadi start new project, aktiviti 04, aktiviti 04 ya. Jadi klik OK. Okey, sekarang kita akan mulakan aktiviti yang keempat. Baik, untuk langkah pertama untuk kita menghasilkan satu modul pembelajaran ini, maka kita perlukan beberapa kawalan antara muka. Jadi yang pertamanya kita akan ambil
vertical arrangement, layout vertical arrangement, iaitu berkaitan dengan satu paparan skrin secara pengurusan vertikal. Jadi klik, lepas. Okey, di sini kita hanya perlu kita perlu meletakkan di kalau di sini okey, kita hanya perlu letakkan, saya perlu setkan sebagai fill parent supaya dia memenuhi skrin, dan width juga fill parent memenuhi skrin. Okey, jadi objek yang seterusnya yang boleh kita ambil iaitu melalui user interface. Kita akan ambil text label yang pertama, drag and drop, yang kedua drag and drop, dan last yang terakhir button. Okey, jadi ini gambaran awal antara muka hadapan yang kita akan cuba kemaskan di sini. Jadi sekali lagi, apa yang perlu kita lakukan, setiap objek yang di dalam vertical arrangement ni kita boleh jadikan dia berada pada center. Okey, keseluruhan objek dan center di sini. Dan berikutnya, langkah berikutnya, kita hanya perlu menamakan objek-objek ini. Contohnya, saya akan namakan, bagi text label yang pertama ni sebagai modul pembelajaran mudah alih. Okey, modul pembelajaran mudah alih. Klik. Okey. Dan untuk text label yang kedua ni saya akan namakan sebagai modul EDUP 2112. Okey. Dan text button ini saya akan namakan sebagai start course. Okey, start course. Okey, jadi bagi menghasilkan satu antarmuka yang menarik, maka saya akan membuat sedikit perubahan pada properties antarmuka ini, iaitu vertical arrangement ni. Saya akan tukar dia kepada background color yang mungkin yang lebih menarik. Contohnya saya akan ambil warna ini, ataupun ubah sedikit supaya lebih gelap. Okey. Dan nampaknya saya perlu kontrakan teks pada antara muka ini, jadi saya letakkan dia sebagai white, iaitu teks kali ini white. Okey. Dan begitu juga teks daripada EDUP 2112 ni white. Okey. Dan di sini saya mungkin letakkan size yang sesuai, iaitu font bagi modul pembelajaran ni mungkin saya boleh letakkan 18. Okey, dan saya mungkin kita boleh boldkan, dan ini mungkin saya boleh letakkan dia 16. Okey. Dan start course ni pun kita boleh letakkan 16. Okey, supaya dia lebih besar. Dan button start course ni saya akan kontrakan dia, jadi saya akan jadikan dia mungkin dalam warna bold, font bold, dan backgroundnya kita letakkan yellow. Okey. Baik, jadi ini antara muka hadapan bagi modul ini, dan mungkin antara teknik untuk kita
anjakkan di antara paragraf ni ada salah-salah teknik kita boleh gunakan kaedah begini, iaitu kita boleh letakkan label di sini. Di antaranya ini salah satu teknik maka kita boleh hilangkan dan kita cuma di sini pada label 3 ini kita letakkan dia height ni dalam 1 pixel ataupun letakkan 2 pixel pun boleh. Dan di sini label 4 ni kita letakkan 2 pixel. Okey. Jadi kita lihat ada jarak di antara teks tersebut. Okey. Dan ini saya akan besarkan sedikit lagi. Font size di sini saya akan jadikan di 18. Baik. Jadi di sini antara muka hadapan bagi modul pembelajaran ini. Dan untuk seterusnya kita perlu membina paparan yang kedua. Dan paparan yang kedua di sini kita perlu kita pastikan kita visiblekan terlebih dahulu paparan ini, paparan vertikal ini. Okey, kita boleh visiblekan terlebih dahulu supaya kita dapat membina satu lagi layout. Dan di sini saya akan ambil vertical scroll arrangement Okay, vertical scroll arrangement. Dan pada antara muka ini apa yang perlu kita masukkan elemen-elemennya, iaitu sekali lagi kita perlu jadikan dia sebagai memenuhi antara muka utamanya, iaitu fill parent dan width-nya fill parent. Okey, dan default color mungkin kita boleh letakkan orange. Dan di sini apa yang saya ingin masukkan dalam antara muka ini iaitu beberapa text button iaitu button 2, 3, 4. Okey. Dan untuk button-button ini saya ingin jadikan dia seperti butang kawalan utama. Jadi bagaimana kita nak jadikan butang kawalan utama di sini? Saya perlu jadikan dia width dia fill parent dan height-nya saya nak letakkan dalam lingkungan 20%. Okey. Ya. Nah, begitu je teks yang ketiga. Width fill parent dan height-nya 20%. Dan button yang ketiga dalam julat yang sama, fill parent, height-nya 20%. Okey. Baik, jadi apa yang perlu saya tukarkan di sini, iaitu saya ingin letakkan pada text button 2 ini sebagai unit 1. Dan fontnya saya perlu besarkan supaya jelas. Saya set 30. Okey, dan jadikan dia bold. Begitu juga pada button yang ini saya setkan sebagai unit 2. Font size 30 dan bold. Dan button yang seterusnya saya masukkan unit 3. Font bold, font size 30. Okey. Dan untuk lebih kontra di sini saya
tukarkan color pada button ini. Saya letakkan sebagai mungkin hijau. Okey, unit 1. Dan bagi memastikan warnanya bersamaan di antara satu sama lain, maka saya akan ambil color code di sini. Okey, color code di sini kita boleh ambil cara yang mudah. Kita copy. Okey, pada unit yang kedua kita hanya pergi custom dan pastekan saja color code-nya. Okey, pada unit yang ketiga sama juga, custom, dan kita pastekan color code bagi unit yang ketiga. Baik, jadi di sini apa yang kita telah hasilkan, kita boleh gunakan kaedah begini. Okey, pada vertical dan pada arrangement di sini kita boleh lihat skrin yang pertama pada vertical arrangement 1 dan skrin yang kedua kita lihat hasilnya begini, ya. Baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini, seterusnya kita perlu memasukkan beberapa arahan menggunakan block programming. Jadi sebelum kita teruskan pada block programming, adalah penting untuk kita memastikan supaya setiap button-button kawalan ini dapat kita kenal pasti dengan lebih baik. Maka pada start course ini saya akan renamekan button satu ni kepada start button. Saya akan letak dia start button. Start btn, start button. Okey. Baik, langkah seterusnya ialah kita akan pastikan kaedah prinsip kawalannya, iaitu pada muka hadapan modul ini setelah pengguna klik pada start course ini, maka ia akan pergi pada antara muka unit ini. Okey, itu dari segi logicalnya lah. Prinsip yang akan kita masukkan menggunakan block programming ini. Okey, seulang balik daripada prinsipnya ialah daripada antara muka hadapan ini, setelah pengguna klik start course, maka akan pergi kepada antara muka unit 1 ni, dan setelah pengguna klik pada unit 1, maka akan terpapar modul-modul pada unit 1. Itu pada prinsipnya. Okey. Baik, kita berada pada paparan yang pertama, antara muka hadapan, dan kita hanya perlu klik pada blok untuk masukkan logical untuk memastikan fungsi kawalan button start button ini berfungsi. Maka kita pergi kepada blocks. Baik, dan pada blocks ini kita pilih vertical scroll arrangement. Okey, daripada vertical scroll arrangement ini, apa yang perlu kita pilih ialah berkaitan dengan logicalnya. Di sini ialah okey, di sini button, start button ni. Okey, maksudnya apabila saja pengguna memilih when start button click, start button ini, apa yang perlu kita masukkan arahan logical when start button click do. Apa yang
arahan yang perlu diberikan, kita akan pilih vertical scroll ni. Maka kita akan cari supaya dia boleh terpapar, maka kita perlu cari visible, iaitu set vertical scroll arrangement visible to. Okey, ini yang sesuai. Okey, maksudnya ni, when start button click, maka do set vertical arrangement 1 visible. Okey, jadi kita cuba padankan blok ini. Okey, kalau kita lihat ni ada warning ni, maksudnya set arahan ni masih belum lengkap ya. Maka di sini kita hanya perlukan masukkan satu arahan tu. Salah satu teknik kita boleh ambil logical ni secara pada antara muka viewer ni. Tuan-tuan ataupun saudara boleh klik pada paparan ini dan terus typekan. Okey, contoh di sini true. Okey, dan tekan enter. Maka di sini kita dapat terjemahkan satu logical true. Jadi kita telah lengkapkan logical ini ya. Okey, maksud di sini daripada ini satunya bila set vertical scroll arrangement 1 visible to true, dan pada vertical arrangement 1 ni kita pastikan dia visible false. Jadi di sini set di sini set vertical arrangement visible to. Okey, kita masukkan kita cantumkan logical ini ya, dan simbol warning ini masih wujud disebabkan logical arahan blok ini masih belum lengkap. Maka kita klik pada mana-mana tempat antara muka ni, kita just type false gitu, supaya kita dapat ambil satu logical false. Tekan enter dan cantumkan logical tersebut. Okey, baik, jadi apakah tujuan ini di sini? Maksudnya apabila start button kita klik, do set vertical arrangement 1 visible to true and set vertical arrangement 1 visible to false. Okay? Maksudnya apabila kita klik pada start course ni, maka dia akan terus bagi satu antara muka yang kedua ya. Jadi cuba kita buat sedikit uji lari di sini untuk antara muka ini. Okey, jadi saya akan buka handphone saya. Okey, di sini kita boleh pastikan dia resetkan sebarang sambungan dan kita run AI Companion. Dan pada smartphone saya akan masukkan kod ini, Q Z S J G E. Okay, klik connect with code. Apakah yang terhasil? Okey, jadi di sini apabila pengguna klik pada start course, maka akan terus pergi kepada paparan unit 1, unit 2 dan unit 3. Okey, jadi ini adalah gambaran awal untuk kita melengkapkan modul pembelajaran ini ya. Baik, kita terus kepada antara muka asalnya supaya kita boleh buat sambungan seterusnya. Baik, saya akan cuba membuat sedikit perubahan pada antara muka ini ya.
iaitu pada teks unit 1 ini saya akan kontrakan warnanya, iaitu teks color saya akan jadikan white. Okey, pada unit 2 pun saya akan jadikan white, dan saya akan jadikan juga pada unit 3 white. Dan background pada canvas ini saya akan jadikan dia black. Okey, dan mungkin saya ingin jadikan dia pada magenta, mungkin terang sangat. Okey, saya akan pergi kepada pink. Dan unit 2 ini saya jadikan dia kepada color, saya custom terlebih dahulu. Okey, saya ambil color yang light contohnya, dan di sini okey, red, green, blue. Di sini saya jadikan dia lebih okey. Baik, jadi itu gambaran bagi button-button pada unit-unit ini. Okey, untuk seterusnya screen, kita perlu wujudkan screen, iaitu yang pertamanya, ini adalah screen yang pertama. Kita ada dua kita katakan screen paparan, dan untuk unit 1, unit 2, unit 3 ni kita perlukan satu screen yang baru. Jadi kita just add screen. Okey, di sini screen. Okey, kita masukkan, namakan dia sebagai screen unit 1. Okey, screen unit 1. Okey, daripada screen unit 1 ini, ini adalah paparan yang akan memaparkan modul daripada unit 1, dan kita ada 3 unit, maka saya akan tambahkan lagi unit 2. Okey, di sini kita lihat dia akan terhasil, dan saya tambahkan lagi satu screen, add screen. Ini kita jadikan unit 3. Okey, di sini kita lihat screen 1, unit 1, unit 2, unit 3. Kita pergi pada screen yang pertama, akan terhasil begini, ya. Dan apa yang perlu kita masukkan di sini untuk screen yang pertama, kita perlu pastikan setelah button unit button unit 1 button ini diklik, maka kita akan pergi pada modul unit 1 lah. Okey, jadi di sini kita perlu masukkan beberapa kawalan dalam logical. Okey, jadi untuk unit yang pertama tadi, kita cuba pergi kepada screen 1 untuk kita masukkan beberapa logical arahan. Okey, jadi pada blok programming, okey, ini adalah logical yang asal, maka kita perlu memasukkan baik pada, saya pergi pada designer kembali. Jadi pada button ini rasanya perlu kita memudahkan mengenal pasti button-button kawalan ini, maka saya akan letak di sini unit button 2 ni namanya sebagai unit 1 button. Okey, dan ini button yang kedua ni saya rename dia sebagai unit 2 button, dan yang akhir saya tukar dia unit
3 button. Okey. Jadi memudahkan kita memasukkan kawalan-kawalan pada logical. Baik, jadi kita boleh terus kepada programming block. Dan di sini apa yang perlu kita lakukan ialah kita cuma pergi kepada vertical scroll arrangement ini. Okey. Pada unit button, unit 1 button ini, dan kita pergi when unit button click, kita boleh ambil blok ini, klik and do open. Sekali lagi kita pergi kepada blok ini. Okay, do open another. Okay, kita cari yang sesuai. Okay, saya akan padam dulu button ini. Okay, sekali lagi kita akan ambil when unit button click, do open another screen name. Okay, saya akan klik di sini, open another screen name. Okay, di sini open another screen name, enter. Okay, kita masukkan di sini, dan daripada teks di sini kita masukkan blok viewer di sini. Okey. Dan apa yang perlu kita masukkan di sini ialah teks unit 1. Okey. Okey, maksudnya logical di sini when unit 1 button klik, saya klik sini, bila kita klik unit 1 ini, maka akan dipanggil kawalan open another screen name unit 1 Okey. Jadi untuk itu kita boleh guna pakai logical ini. Okey. Logical ini kita boleh gunakan, dan kita boleh test terlebih dahulu sama ada ianya berjaya atau tidak. Jadi saya akan klik AI companion. Okey, saya akan pergi kepada handphone saya terlebih dahulu. Okay, kita uji lari terlebih dahulu. YCS QZP connect with code. Okey, jadi contohnya bila logical unit 1 ni kita klik, pengguna klik, maka dia akan pergi kepada paparan unit 1. Okey, itu maknanya logical ini nampaknya boleh digunakan. Okey, jadi saya akan teruskan logical ini. Okey, kita refresh kembali, reset connection, dan pergi kepada paparan yang pertama tadi kembali. Maknanya daripada unit button 1, setelah pengguna klik, maka dia akan pergi kepada paparan modul unit 1 Okay, bermakna blok ini kita boleh gunakan. Jadi satu kaedah yang boleh kita guna pakai di sini, kita boleh highlight dan kita boleh copy ataupun duplicate. Duplicate bagi ketiga-tiga unit ini, maka kita hanya tukar unit 2 button, maka sini akan pergi unit 2. Okey, dan di sini unit button 3, maka akan pergi kepada unit 3. Unit 3 ini adalah paparan pada skrin ini, unit 1, unit 2, unit 2, unit 3, maknanya secara logically bila
pengguna klik pada button unit 1, maka dia akan buka pada satu skrin, iaitu skrin unit 1. Okey. Apabila pengguna klik pada button unit 2, maka logicalnya akan membuka satu skrin unit 2. Begitu juga pada unit yang ketiga. Okey. Itu dari segi logical yang telah kita hasilkan. Baik. Jadi untuk kita memaparkan modul tersebut, saya rasa kita perlu mencari modul tersebut. Apa yang saya cuba gunakan di sini ialah modul yang saya letakkan pada Google Drive, Google Drive. Okey, jadi di sini saya buka Google Drive saya. Okey, pada Google Drive ni saya ada satu modul yang saya letakkan dalam folder modul EDUP, dan pastikan folder ini kita boleh kongsikan dengan anyone on the internet. Okey, seperti begini. Okey, dan di dalamnya kita ada modul topik 1, modul untuk unit 2 dan modul untuk unit 3 ya. Baik. Jadi di sini apa yang perlu kita lakukan ialah pada logical di sini, maka pada designer di sini apa yang perlu kita lakukan ialah pada unit 1 ini, kita boleh pilih unit 1, dan pada unit 1 ini kita boleh masukkan paparan web viewer, ni maknanya kita akan ambil paparan dalam cloud, drag drop. Okey. Jadi di sini untuk modul 1, apa yang perlu saya pautkan rujukan URL ni. Okey, home URL ni iaitu pada modul yang pertama ini. Saya klik dan saya pastikan dia boleh dikongsi anyone on the internet. Okey, dan kita hanya pergi kepada change anyone with this link, dan kita dan kita perlu ambilkan link ni, change, copy link, dan pergi di sini untuk URL ni kita paste. Okey, kita pastekan dia. Baik, dan begitu juga untuk unit yang kedua, web viewer. Saya akan pergi pada modul yang kedua. Di sini kita akan sharekan dia. Pastikan anyone with this link, copy link, dan pada unit yang kedua ini home URL nya, rujukan alamatnya di sini. Okey, dan seterusnya pada unit yang ketiga, saya pergi pada unit yang ketiga dan share, change to anyone, copy link, dan di sini kita pilih web viewer dan masukkan pautan rujukan modul tersebut. Okey. Jadi di sini kita telah berjaya memasukkan setiap daripada rujukan modul tersebut. Secara umumnya dari segi logicalnya, okey, kita letakkan pada skrin yang pertama. Logicalnya nampaknya akan berhasil. Maka pada designer di sini, okey, kita pastikan kita berada pada paparan yang asal. Okey, di sini paparan utamanya. Okey, dan di sini kita boleh uji lari modul ini. Okey, jadi saya akan ambil
handphone saya akan onkan handphone dan anda akan cuba menguji dari modul ini. Okey, saya akan reset terlebih dahulu dan di sini kita akan open dan connect AI Companion dan masukkan kod BORI AI dan connect. Okey, cuba kita lihat hasil modul ini. Okey, start course. Kita klik start course, klik unit 1. Ya. Maka kita akan dapat lihat modul daripada unit 1. Kita tunggu sehingga modul ini keluar. Ya. Di sini kita boleh akses modul tersebut. Dan ini adalah perkongsian untuk saya pada sesi ini, dan diharapkan anda dapat membina modul-modul pembelajaran mudah alih, dan diharapkan sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk terus membuat eksplorasi bagi aplikasi ini dan membina bahan-bahan pembelajaran berasaskan Android menggunakan kaedah pembelajaran mudah alih. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan dengan anda pada kali ini, dan harapan saya anda dapat terus mencuba aplikasi pembangunan Android ini menggunakan MIT App Inventor, dan jumpa lagi pada sesi yang akan datang.